Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Pastikan subscribe channel Cikgu. Baik. Dalam video ini Cikgu akan bincangkan contoh-contoh soalan melibatkan indeks. So tujuan video ini ialah untuk membantu murid-murid mempersiapkan diri sebelum mempelajari menyelesaikan soalan-soalan indeks di tingkatan 4 matematik tambahan. Iaitu tajuk tingkatan 4 matematik tambahan adalah melibatkan 3 subtopik, iaitu indeks, set dan logaritma. So ada 3 perkara nak belajar. So dalam 3 perkara ini, indeks sudah pun murid-murid belajar semasa berada di menengah rendah. Set dan logaritma adalah 2 perkara yang baru untuk murid-murid. So disebabkan indeks sudah pun dipelajari, tapi yang penting itu ada tak yang dipelajari masa mendengar rendah itu masih murid-murid ingat. So tujuan video ini, dan ada satu lagi video sebelum ini berkenaan dengan indeks. So dalam 2 video ini dan sebelum satu ini, cikgu hanya bincang asas-asas indeks yang anda pelajari semasa mendengar rendah. Sebab jika murid-murid dapat ingatkan balik, bukan setakat ingatkan balik, bagaimana gunakan yang dah ingat balik itu dalam menyelesaikan soalan, akan membantu murid-murid untuk mempelajari dengan lebih berkesan. Okey, tajuk iaitu soalan melibatkan indeks di peringkat tingkatan 4 matematik tambahan. So sebab itu persediaan itu perlulah cukup rapi supaya anda tidak menghadapi masalah apabila diperkenalkan soalan-soalan indeks di peringkat matematik tambahan. Okey, so di sini cikgu pilih 5 contoh soalan dalam video ini untuk dikongsi. Okey, tujuan ia ingatkan balik murid-murid bagaimana nak selesaikan. Pertama, bagaimana mengenal asas dan bagaimana asas itu diguna pakai dalam soalan, bagaimana diselesaikan dan bagaimana ringkaskan, iaitu pada peringkat akhir jawapan. Okey, so kita akan mulakan. So sebelum cikgu teruskan nasihat cikgu seperti dalam video-video yang lain, awal-awal cikgu perlu beritahu, sekiranya didapati sesi penerangan video ini adalah panjang, seperti biasa nasihat cikgu, jadikan segmen-segmen untuk tutup. Okey, so jadikan segmen. So berapa bilangan segmen you nak tonton bergantung kepada murid. So di sini cikgu ada 5 contoh. So boleh jadikan 5 segmen tontonan. So apabila pilih soalan 1, tengok bagaimana cara penyelesaian, apakah asas yang digunakan, bagaimana asas itu digunakan pakai dalam penyelesaian. Selepas itu bagaimana soalan itu diselesaikan, akhirnya diringkaskan kepada jawapan. Selepas soalan pertama, itu segmen pertama, berhenti, ambil rehat. Kemudian sambung soalan kedua sebagai segmen kedua, mulakan soalan kedua. Tengok bagaimana asas-asas yang diperkenalkan. Berkenaan soalan, apakah asas perlu diguna pakai, bagaimana asas itu diguna pakai dalam soalan, bagaimana soalan itu diselesaikan, bagaimana soalan itu diringkaskan. So ini adalah bagaimana satu video jenis pelajaran itu perlu diguna pakai oleh murid-murid supaya mencapai matlamat. Tengok video itu. So jangan tengok macam tengok video serial. So bergantung kepada berapa segmen, bergantung kepada anda. Tapi cikgu nasihatkan, apabila belajar, pastikan anda berasa selesa, tenang. So jangan paksa diri untuk tengok. Jangan paksa skip daripada awal sampai akhir. Tengok skip. Akhirnya apa? Ya sempat habis tengok video, tapi apa yang belajar tidak tahu. So ini semua sebagai nasihat saja. Jom kita mulakan penyelesaian pertama. Cikgu pilih soalan pertama. Bagaimanakah asas yang akan digunakan dan bagaimana asas itu digunakan dalam penyelesaian, bagaimana soalan itu diselesaikan dan akhirnya mendapat jawapan. Kita salin soalan pertama. Soalan pertama adalah P kuasa negatif 3/2 darab P kuasa 5/4
Okey, bahagi dengan P kuasa 6 kurungan negatif 3. Okey. Okey, cikgu ambil yang bawah ni sekarang. Okey, so perhatikan yang ini adalah P kuasa 6 kurungan negatif 3. Kalau murid-murid masih ingat, iaitu asas, iaitu A M kurungan M. Maksudnya apa? Ya, A M darab M. Faham? Kalau anda dapat gunakan ataupun faham, bagaimana asas ini digunakan pakai dalam soalan. So, yang ini adalah P kuasa 6 darab negatif 3. Boleh? Iaitu P kuasa negatif 18. Okey? So, sekarang kita tengok bagaimana cikgu dah ringkaskan yang ini menjadi P kuasa negatif 18. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, cikgu padam ini. Okey, sekarang cikgu salin. Iaitu sama dengan P kuasa negatif 3/2. Okey, darab P kuasa 5/4 bahagi dengan yang tadi adalah P kuasa negatif 18. So, P kuasa negatif 18. Boleh? Okey, sekarang cikgu nak bincangkan yang ini pula. Boleh? Okey, kita teruskan ya. Perhatikan di sini. Okey, P negatif 3/2 darab P 5/4. Kalau masih ingat murid-murid, ya, kalau masih ingat asas dia, iaitu A M darab A M. Ingat tak? So yang ini adalah sama dengan A M tambah M. So bagaimana asas ini digunakan pakai untuk ringkaskan ini? Okey, perhatikan di sini. Ya, okey, di sini adalah P negatif 3/2. Perhatikan darab indeks mesti ditambah. So, tambah dengan berapa? Okey, 5/4. Boleh? So, ini darab 2. So, kita dapat P negatif 6 bahagi dengan 4 tambah 5/4. Okey, so sekarang kita dapat P negatif 6 tambah 5, ya, negatif 1/4. Okey, perhatikan bagaimana kita ringkaskan akhirnya. Okey, negatif 6 tambah 5, negatif 1/4. So, hasil di sini ialah P negatif 1/4. Boleh? Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini. Okey, semua yang berkaitan ini di atas. Okey, cikgu salin. So, sekarang didapati, okey, ianya adalah P negatif 1/4 bahagi dengan P negatif 18. Boleh? Okey, cikgu padamkan ini. Okey, cuba kita bincang yang ini pula sekarang. Okey, yang ini sekarang. Okey, perhatikan di sini ya. Okey, yang ini adalah P negatif 1/4 bahagi dengan P negatif 18. Okey, kalau perhatikan yang ini, apakah asas digunakan pakai? Iaitu AM bahagi dengan AM, iaitu AM tolak ini. Okey, masih ingat lagi? Masih ingat asas dia? So, sekarang kita guna pakai lagi sini. So, sekarang perhatikan sekarang. Okey, cikgu bawa ke sebelah sini. Okey, perhatikan di sini, iaitu P negatif 1/4 bahagi dengan P negatif 18 adalah P negatif 1/4. Okey, tolak kan? Dah bahagi kan? Tolak. Ya, tolak. Okey, negatif 18. Boleh? So, ini adalah P negatif 1/4 tambah 18. Boleh? Okey, sekarang kita padamkan ya. Okey. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, kita teruskan penyelesaian. Okey, sama dengan ini. Okey, kita dah selesaikan yang ini. So, di sini adalah 18 kan? So, 18 darab 4. So, 3, 2, 3, 72. So, anda akan dapat adalah 72. So, yang ini adalah P
negatif 1/4 tambah 72/4. Boleh? So yang ini adalah P. Okey, perhatikan 71 bahagi dengan 4. Okey, tengok bagaimana selepas diringkaskan. Okey, so jawapan di sini adalah P 71 bahagi dengan 4. So ini adalah penyelesaian bagi untuk soalan satu yang kita pilih, iaitu P adalah 71/4. So yang penting sekarang ialah bagaimana soalan itu difahamkan, bagaimana nak pilih asas daripada indeks yang dipelajari semasa mendengar rendah, kemudian bagaimana asas yang dipilih itu diguna pakai dalam penyelesaian, bagaimana selepas guna itu bagaimana diselesaikan, dan akhirnya memperoleh jawapan yang dikehendaki. So ini adalah satu soalan penyelesaian melibatkan soalan satu. So cikgu harap anda dapat memahami seperti mana cikgu kata, selepas tengok daripada awal hingga akhir penyelesaian soalan ini, jika perlu stop, ambil rehat, ingatkan balik bagaimana soalan dan bagaimana asas dipilih, bagaimana asas itu diperkenalkan dalam soalan, bagaimana soalan itu diselesaikan, akhirnya mendapat jawapan. So berhenti. Lepas itu ambil rehat. Lepas rasa selesa dah balik, jom kita sambung soalan kedua. Boleh? Sekarang tengok bagaimana kita akan selesaikan soalan kedua. Cikgu pandang soalan ini. Pilih soalan kedua. Perhatikan sekarang. Sekarang cikgu bincangkan soalan kedua, salin. So kurungan besar. Dalam kurungan besar ada satu lagi kurungan, C kuasa 5 D kuasa 6 bahagikan dengan I kuasa 4 kurungan ada lagi satu. Ada negatif 4 lagi kuasa 2. Itu kan cikgu kata. Sekarang anda di tingkatan 4 dan belajar matematik tambahan. So janganlah harap soalan indeks itu akan mudah seperti mana semasa anda berada di tingkatan menengah rendah. Tidak. Tetapi walaupun soalan ini adalah agak rumit, nampak agak rumit, tapi nak selesaikan soalan ini adalah sama seperti mana anda selesaikan semasa mendengar rendah. Gunakan asas dengan betul di tempat yang betul. Yang penting itu mengenal asas, bagaimana asas itu diperkenalkan, dan bagaimana asas yang diperkenalkan itu digunakan dalam penyelesaian, akhirnya memperolehi jawapan. So tapi sekarang soalan ini adalah ke tahap yang lebih tinggi, iaitu sampai tingkatan 4. Bentuk soalan pun samalah. Kita mulakan satu persatu. Cikgu ambil yang dalam kurungan saja. Cikgu keluarkan yang dalam kurungan, iaitu C kuasa 5 D kuasa 6 bahagi dengan I kuasa 4. Keseluruhan ini negatif 4. Ini sama, iaitu A and B and katakan C X kurungan Y. Sama lah. So Y ini dia dengan M, Y dengan N, Y dengan X. Sama juga. So cikgu kata anda perlu perlu menyesuaikan diri mengikut keadaan soalan. Jangan terlalu rigid. Jangan cuba terlalu rigid sampai tidak nak berubah, modify asas itu. Tapi kita mungkin gabungkan dua itu menjadi satu. So kita sesuaikan asas yang dulunya asing-asing itu, kita sesuaikan mengikut keadaan soalan. So sebenarnya yang ini berlainan. Satunya ialah A N B N X. Ini satu. Bagaimana? A N darab N darab X, kemudian B N darab X. Kemudian yang bawah pula C X. Kita ada lagi, ataupun contohnya ialah
AM kurungan N. Apa maksud? Kita tahu. Faham tak? Iaitu AM darab N. So sekarang apa yang cikgu buat ialah cikgu gabungkan ini semua menjadi satu. Itu saja. So kita sesuaikan. Kita tak buat satu perkara baru. Kita tidak boleh hasilkan satu perkara baru. Tetapi kita boleh sesuaikan dua asas yang dipelajari mengikut keadaan soalan. Boleh? Okey, cikgu harap murid-murid faham ya. Okey, cikgu padamkan ini semua. So jelaslah di sini sekarang. Okey, jelaslah di sini sekarang. So negatif 4 ini kita darabkan dengan 5, dengan 6, seterusnya dengan 4. So yang ini akan jadi C 5 darab negatif 4 di 6 darab negatif 4 bahagi dengan I 4 darab negatif 4. Boleh? Okey, perhatikan ya. Okey, so soalan negatif 4. Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, cikgu padamkan ini. Okey, apa yang kita perlu sekarang? So kita akan dapat ya C negatif 20 di negatif 24 bahagi dengan I negatif 16. Okey, perhatikan sekarang. Okey, ini adalah penyelesaian yang terdapat dalam kurungan. Okey, sekarang masih kita ada kurungan satu lagi. Okey, iaitu kuasa 2. So sekarang samalah macam tadi. Dengan ini, dengan ini, dengan ini darab. So yang ini akan jadi C 2. So negatif 40. Kemudian di negatif 24. So kita akan dapat negatif 48 darab ya. Gunakan kalkulator. Okey, bahagi dengan ya darab dapat I negatif 32. Okey, so ini adalah hasil. Faham? Okey, ini adalah hasil. Tapi masih ingat tak murid-murid? Masih ingat tak murid? Bagaimana nak tulis ini? Masih ingat? So kita nak ataupun bentuk terakhir yang sesuai untuk soalan ini adalah kita cuba guna pakai ini, iaitu A negatif M adalah 1/AM. Masih ingat tak ini? So kalau kita gunakan asas ini, maka yang ini akan ke atas, yang ini akan ke bawah, yang ini pun akan ke bawah mengikut asas ini. Boleh faham? So kita dapati jawapan terakhirnya adalah iaitu sama dengan yang negatif ini. Perhatikan ya, iaitu kalau ianya adalah 1/A negatif M adalah AM. Sama juga, dua-dua ini sama. Cikgu kata kita ubah soal mengikut kehendak soalan. Sama juga. So apabila negatif ini cikgu bawa jadi positif. So apabila negatif 32 bawa ke atas jadi I32. Perhatikan ya. Kemudian apabila negatif 40 cikgu turun ke bawah menjadi C40. Kemudian negatif 48 cikgu turunkan jadi D48. So ini adalah jawapan untuk soalan kedua. Okey. So bagaimana asas? Okey, cikgu padamkan dulu. Okey. So sekarang sekarang perhatikan sekarang. Okey. So penyelesaian cikgu dah tunjukkan, cikgu tunjukkan jawapan yang terakhir. Yang penting sekali ialah ya, bagaimana ataupun kenal soalan. Okey, apakah asas indeks yang perlu dipergunakan untuk penyelesaian? Perkenalkan asas itu. Lepas tu bagaimana guna asas itu dalam penyelesaian sehingga mendapat jawapan terakhir. So, cikgu dah jelaskan. Okey, segmen kedua. Iaitu penyelesaian soalan kedua. Okey, sekarang jika rasa perlu ambil rehat, anda boleh ambil rehat. Okey, bila dah okey balik, boleh sambung soalan ketiga sebagai segmen ketiga. Okey. So sekarang cikgu akan padamkan dan cikgu akan mula bincang soalan yang ketiga. Okey.
Sekarang perhatikan, kita ambil soalan ketiga dan salin. Seterusnya lakukan penyelesaian. Okey, soalan ketiga ialah kurungan X, Y, negatif 2 bahagi dengan 4W, semuanya kurungkan dengan 3. So yang ini adalah seakan dengan soalan 2. Kalau tadi 2 kurungan, ini 1 kurungan saja. So maksud di sini, ini lebih mudah sebab kita dapat satu contoh kan. So 3 ini kita bawa ke X, 3 ini dengan Y negatif 2, dan 3 ini di sini masalah. Okey, di sini cikgu perlu bincangkan, walaupun dia sama seperti soalan 2 tadi, yang bawah itu cikgu perlu bincangkan. Sebab di sini pengalaman daripada pengalaman cikgu, apa yang didapati ialah biasanya dalam asas itu nombor tidak terlibat. Semuanya adalah huruf. So apabila peraturan itu diperkenalkan, semuanya adalah dalam bentuk huruf. Tapi di sini perhatikan nombor diperkenalkan, yaitu cikgu bincangkan yang bawah saja, yaitu 4W kurungan kuasa 3. So apabila kita tengok ini, bukan semua murid, ada sekumpulan murid, mereka hanya ingat bahawa kuasa ini untuk huruf saja, bukan untuk nombor. Itu adalah anggapan yang salah. Bukan cikgu maksudkan semua. Ada sekumpulan murid, mereka belajar faham, tetapi mereka rigid. Rigid maksudnya apa yang dibelajar diguna pakai. Tidak sesuaikan dengan perubahan soalannya. Kalau ada perubahan pada soalan, perlu ubah sesuai, bukan hasilkan satu baru, tetapi sesuaikan mengikut kehendak soalan. Okey, so di sini sebenarnya sama, yaitu kalau dahulu semuanya huruf, sekarang ada nombor saja, tapi asasnya tetap sama. Apakah asas? Yaitu kalau A, B, N, so kuasa ini adalah untuk A dan juga B, yaitu A, M, B, N. So ini adalah asas. So huruf, tapi di sini nombor. So mereka ingat, murid ingat yang cikgu maksudkan tadi, mereka kata yang ini untuk W saja, lupa untuk 4, salah. Tapi asas mengatakan, faham tak? Okey, so sebenarnya maksud di sini adalah, yaitu 4W kuasa 3 adalah 4 kuasa 3 W kuasa 3. Faham? So 4 kuasa 3 adalah 4 darab 4 darab 4, yaitu 64. Boleh? So sekarang kita dapati yang ini adalah 64 W kuasa 3. So ini adalah untuk di bawah. Boleh? Okey, sekarang kita padam semua. Okey. So yang ini akan jadi X. Okey, 3 kuasa 1 kan? 1 darab 3. Kemudian Y kita ada negatif 2, darab 3. Bahagi dengan, kan cikgu dah kata tadi, 4 kuasa 3 W kuasa 3. So 4 kuasa 3 W kuasa 3 tadi berapa? 64. Itu kan kita dah bincang tadi. So sekarang kita perolehi adalah X kuasa 3, Y kuasa negatif 6, bahagi dengan tadi berapa? 64 W kuasa 3. Tapi perhatikan di sini, Y kuasa negatif 6. So di jawapan terakhir itu perlulah bentuk yang paling mudah, paling ringkas. Fahamkan sekarang. So yang ini kena bawa. So yang ini akan jadi apa? 1 per Y kuasa 6. Mengikut asas, yaitu A negatif N sama dengan 1 per AM. Adalah 1 per AM. Asas dia, cikgu, kita tak keluar daripada asas. Faham tak? Okay, so sekarang dapati bahawa, sekarang perhatikan jawapan akhir adalah, so X kuasa 3
bahagi dengan 64 W kuasa 3. Yang ini kita turunkan, yang negatif 6 ini kita turunkan, jadi Y kuasa 6. Boleh? So ini adalah adalah penyelesaian untuk soalan ketiga, ya, soalan ketiga. Boleh? So sekarang cikgu kata jadikan ini satu segmen tontonan. Soalan ketiga ini ambil sebagai satu segmen tontonan. Sekarang berhenti, ambil rehat, ingatkan balik semua yang cikgu bincang. Duduk salin soalan ini, cuba buat sendiri. Ingatkan, bukan hafal, ingatkan hafal asas, ingatkan cara penyelesaian. Cuba latih sehingga anda dapat faham. Bila dah rasa dari kawal balik, dah tenang, boleh fokus. Sekarang sambung soalan keempat. Kita bincang soalan keempat. Cikgu padamkan ini, kita pilih soalan keempat. Padam. Sekarang perhatikan soalan 4 agak panjang. Walaupun panjang, kan cikgu dah kata anda dalam tingkatan 4 matematik tambahan, mestilah soalan itu akan panjang-panjang, rumit. Tengok rumit, tapi kalau difaham, dia semuanya adalah mudah saja. Cikgu salin soalan keempat. Perhatikan di sini ialah kurungan N kuasa 3. Kemudian ada N kuasa negatif 2 kurungan, dia ada kuasa 4, satu lagi kurungan, ada 7 N kuasa negatif 1, N kuasa 4 kurungan 2. Yes. So yang ini adalah soalan yang keempat kita pilih untuk bincang. Kalau kita ambil satu persatu, cikgu ambil kurungan ini saja. Katakan cikgu ambil kurungan ini saja. Cikgu keluarkan kurungan ini saja. Perhatikan di sini kurungan N kuasa 3, N kuasa negatif 2 kurungan 4. Ini bukannya baru untuk anda. So sekarang 4. So yang ini adalah N 3 darab 4. Kemudian dengan 2, so N negatif 2 darab 4. Jadi berapa? N kuasa 12. N kuasa negatif 8. Kan mudah. Agak panjang sebab tingkatan 4. Tapi bila dah faham, tengok seperti mana anda belajar. So cikgu keluarkan satu kurungan dan tengok bagaimana. Mudah saja. Sekarang daripada yang kurungan pertama, kita dapati jawapan adalah N kuasa 12, N kuasa negatif 8. Kekalkan dalam kurungan. Sekarang kita keluarkan kurungan kedua. So sekarang cikgu keluarkan kurungan kedua, iaitu 7 N negatif 1, N 4 kurungan 4. 2. Cikgu dah nasihat tadi, tak kira apa yang berada dalam bracket itu. Kalau huruf, kalau nombor, tapi kuasa ini untuk semua, setiap satu yang berada dalam kurungan. Boleh? So maksud di sini adalah ia adalah sama dengan 7 kuasa 2 N negatif 1 darab 2, kemudian N 4 darab 2. Boleh? So yang ini 7 kuasa 2 49. Di sini adalah N negatif 2, N 8. Perhatikan sekarang. Ini adalah hasil daripada kurungan kedua. Cikgu salin sekarang. Perhatikan 49, N negatif 2, N 8. Sekarang perhatikan. Sekarang cikgu nak hilangkan kurungan. Cikgu nak hilangkan kurungan supaya boleh dipermudahkan. So yang ini maksudnya adalah N kuasa 12 darab N kuasa 8 maksudnya. Yang ini maksudnya apa? Kurungan darab, so darab 49 darab N kuasa negatif 2.
kemudian darab N kuasa 8. Okey, perhatikan di sini. Okey, so sekarang tengok. Okey, nombor ada tak? Ya, ada 49. Keluarkan 49. Cikgu dah keluarkan. Okey, sekarang tengok yang ini, yang mempunyai base yang sama N. Okey, base N, base N. Okey, kita keluarkan yang base N saja. Di sini adalah N 12 darab N negatif 2. Kan asas A N darab A N adalah A N tambah N. Kan asas. So yang ini adalah N 12 tambah negatif 2, kan? Tambah, kalau darab B sama. So yang ini adalah N kuasa 10. Okey, 12 tambah 2, 10. So kita dapati yang ini adalah N kuasa 10. So darab N kuasa 10. So cikgu dah ringkaskan N. Okey, tinggal apa? N. Okey, cikgu padamkan dan sekarang tengok bagaimana kita nak ringkaskan N pula. Okey. So sekarang cikgu keluarkan N tu N kuasa negatif 8. Okey, darab dengan N kuasa 8. Okey, tadi formula sama kan? B sama darab indeks mesti ditambah. So ini adalah N negatif 8 tambah 8 iaitu N kuasa kosong. Masih ingat tak N kuasa kosong? Dalam video pertama cikgu mengatakan. Masih ingat tak? So dalam video pertama cikgu ada terangkan A kuasa kosong adalah 1. Masih ingat tak? Base boleh sebarangan. Base boleh sebarangan. Tapi kalau base itu berkuasa kosong maka nilainya adalah 1. So maksud di sini nilainya adalah 1. So N kuasa kosong seperti mana asas yang dibelajar adalah nilai 1. So maksud sekarang yang ini sudah menjadi 1. Boleh? So sekarang kita salin pula. Okey, kita salin. Okey, iaitu darab N kuasa kosong iaitu 1. So jadi adalah 49 N kuasa 10. Boleh? So ini adalah penyelesaian. Okey, bagaimana soalan itu difahamkan? Okey, bagaimana soalan itu ataupun asas berkaitan dengan soalan itu dipilih? Bagaimana asas itu digunakan dalam penyelesaian? Bagaimana penyelesaian itu dilakukan sehingga memperoleh jawapan? Okey, so ini adalah sekiranya anda tengok dalam bentuk segmen, anda boleh ambil rehat untuk segmen keempat. Okey, so berhenti kejap, ambil rehat, tenangkan diri, cuba ingatkan apa yang anda belajar dalam penyelesaian soalan keempat. Jangan hafal, ingatkan. Kalau ada kertas, keluarkan kertas, cuba buat latihan. Ingatkan balik soalan, buat latihan, dapat tak jawapan. Okey, lepas rasa tenang, dah okey, dah recover. Okey, kita mulakan segmen terakhir untuk video ini iaitu penyelesaian soalan ke-5. Okey, kita salin ya. Okey, cikgu padamkan yang ini. Okey, soalan ke-5 perhatikan. Okey, cikgu salin soalan. Okey, cikgu salin soalan. Agak panjang juga. 64 1/3 ya 4 P kuasa 8 Q kuasa negatif 5 R kuasa 2 bahagikan dengan 32 2/5 P kuasa negatif 4 Q kuasa 1 dan R kuasa 3. Tengok bentuk soalan dia. Kan cikgu dah kata, okey, kita dah sampai, murid-murid dah sampai nak belajar matematik tambahan. So, tapi tajuk indeks. So, indeks masa tingkat menengah rendah diajar dalam matematik. Tapi sekarang asas itu perlu diguna pakai dalam matematik tambahan. So, perlulah sesuaikan soalan yang nak cuba itu sesuai dengan peringkat matematik tambahan tingkatan 4. Contoh soalan matematik tambahan. Okey, yang menggunakan asas yang sama. Okey, bagaimana cikgu kata ia asas yang sama? Kalau kita tengok secara individu.
Okey, kita tengok seperti mana kita belajar di mendengar rendah. Okey, contoh. Okey, cikgu ambil nombor saja ini. Okey, cikgu selesaikan yang ini. So, cikgu ambil yang pertama, 64 1/3. Ini kan cikgu dah ajar dalam video pertama. Okey, dalam video pertama cikgu dah ingatkan balik bagaimana ia diselesaikan semasa mendengar rendah. So kita ingatkan balik. Kalau ambil satu persatu, kita tahu apa yang perlu dilakukan ke atas soalan baru ini. So cikgu ambil satu, tengok ia sama seperti mana dibelajar dalam mendengar rendah. So yang ini adalah kena tukar kepada 64 ini, kena tukar kepada bentuk indeks. So mesti ya 4 darab 4 darab 4 16 64, so 4 kuasa 3. So 4 kuasa 3 kurungan 1/3. So AM kurungan N adalah AM darab N. So yang ini adalah 3 darab 1/3, kita dapat 4. Okey, perhatikan sekarang. So 64 1/3 ialah 4. Okey, ini kita dah selesaikan sama dengan 4. Okey. Sekarang kita bincangkan yang sama untuk yang di bawah pula. Okey, cikgu turunkan ataupun salin yang di bawah 32 2/5. So 32 kita tukarkan kepada indeks supaya menjadi kuasa 5. So 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 1 2 3 4 5. So 4 4 2 8 8 16 32. So kita dapat 1 2 3 4 5. So 2 kuasa 5. Boleh? Ini semua murid boleh guna kalkulator. Cikgu tak ada kalkulator, buat manual lah panjang. Tapi murid-murid gunakan kalkulator ya. So yang ini adalah 2 kuasa 5 kurungan 2/5. So adalah 2 kuasa 5 hubungan darab, iaitu 2/5. So 5 5. So kita dapati 2 kuasa 2 5. So 2 kuasa 2 sama dengan 4. So yang nilai pun berapa? 4. So yang ini pun adalah sama dengan 4. Faham? Okey, sekarang cikgu padamkan yang nombor. Okey, sekarang kita fokus. Okey, so dari sini kita dapat 4 di atas. So, kita dapat 4 di bawah, iaitu melibatkan nombor. Okey, sekarang cikgu nak ambil P saja sekarang. Okey, perhatikan P saja. Iaitu perhatikan P adalah P kuasa 8 bahagi dengan P kuasa negatif 4. Ya, cikgu ambil P saja. Okey, asas. Okey, AN bahagi AN, iaitu AN tolak N asas. Okey, bagaimana kita guna pakai? So, P 8 bahagi tolak negatif 4. Boleh? So, yang ini adalah P 8 tambah 4, iaitu P 12. Boleh? So kita dah ringkaskan ini, kita dapat P12. So 4 kita dah cancel, jadi berapa? 1. Okey, so sekarang yang ini cikgu ambil, iaitu yang ini. Bila cikgu ringkaskan, cikgu dapat P kuasa 12. Okey, sekarang perhatikan. Okey, cikgu padam. Okey, perhatikan di sini. Okey, so tadi yang ini 4 bawah 4, so ringkas dapat 1. Boleh? Okey. Lepas itu yang ini cikgu dapat tadi berapa? P12. So 1, yang ini adalah P12, iaitu 8 bawah di sini, so tolak negatif negatif positif, so 8 tambah 4 dan 12. Okey, sekarang kita keluarkan yang Q pula sekarang. Kita ambil Q saja. Iaitu Q di sini adalah Q negatif 5 di atas, Q iaitu Q kuasa 1. Okey, ini adalah Q negatif 5 tolak 1, iaitu Q negatif 6. Boleh? So bila cikgu ringkaskan, okey, cikgu dapat Q negatif 6. So hasil sekarang ialah apabila cikgu ringkaskan Q saja, okey, so cikgu peroleh Q negatif 6. Boleh? Okey, sekarang kita bincang pula untuk R. Okey, kita ambil R saja. Perhatikan R saja.
Okey, so R saja perhatikan di sini adalah R kuasa 2 di atas bahagi dengan R kuasa 3 di bawah. Okey, so ini adalah sama dengan R 2 tolak 3. 2 tolak 3. So yang ini adalah R kuasa negatif 1. Okey, 2, 3. Okey, negatif 1. So sekarang apabila cikgu ringkaskan R kuasa 2 di atas dengan R kuasa 3 di bawah, cikgu peroleh R kuasa negatif 1. Boleh? Okey, sekarang perhatikan. Okey, kita dah ringkaskan. Okey, nombor cikgu dapat 1, P dapat kuasa 12, Q dapat kuasa negatif 6, R dapat kuasa negatif 1. Okey, cuba kita bincangkan yang ini dua. Iaitu A negatif M adalah 1 per AM. Masih ingat? Kita bawa turun. So, atas itu kita dapati adalah P kuasa 12 darab 1, ya. So, bahagi dengan ini turun bawah jadi Q kuasa 6, okey. Yang ini turun bawah R kuasa 1. Boleh? Ada tak cikgu lakukan apa-apa kesilapan? Q, okey, Q1. So, Q1 di sini Q1 5, okey, 6. Okey, Q dan 6 ya. So, kita dapati adalah Q6. Okey, kita turunkan ini adalah R kuasa 1. Boleh? Okey, so daripada sini kita dapati okey, asal Q5, Q5, Q1, cikgu cek balik soalannya. So Q saja. So Q adalah negatif 5 di atas, Q adalah 1 di bawah. So Q bawa 1, so negatif 5 tambah 1, negatif 6. Okey, betul. So 6, so ini 1. Okey, so ini adalah jawapan terakhir untuk soalan yang ke-5. Okey, perhatikan di sini. Okey, apakah penyelesaian, langkah kerja penyelesaian bagi 5 soalan yang cikgu pilih. Ini adalah segmen yang kelima. So, sekarang genaplah penuh satu sesi video kalau you tengok secara segmen dan anda dapat tumpu. Okey, apa yang nak belajar, apa yang perlu diingatkan, apa yang perlu diketahui. Kalau you gabungkan ia menjadi satu video mula sampai akhir terus. Okey, so tidak akan capai matlamat sebenar tengok video ini. So tujuan ialah 5 contoh soalan, 5 jenis penyelesaian dan apakah asas-asas itu digunakan, bagaimana asas dipilih, bagaimana asas digunakan pakai sehingga dapat jawapan. So itu tujuan sebenar sebelum anda biasakan diri dengan soalan-soalan matematik tambahan untuk tajuk indeks. So persiapan awal itu perlu, okey, betul. Okey, jangan sekadar tengok saja. Bukan, video ini bukan sekadar tengok nak seronok, bukan. Kita perlu belajar kandungan dalam video ini. Okey, bukan serius ya. Matlamat tengok video ini. So sebab itu cikgu kata jadikan 5 segmen. Setiap soalan itu sebagai satu segmen, tengok, berhenti, rehat, kemudian segmen 2 sampai segmen 5. So cikgu harap nasihat cikgu murid akan gunakan supaya dapat menggunakan video ini sebaik mungkin untuk persiapan sebelum memperkenalkan soalan-soalan matematik tambahan di bawah tajuk indeks. Okey, seperti biasa ya, kalau anda puas hati dengan apa yang cikgu berikan, berikan likes untuk cikgu di ruang komen, tinggalkan ruang yang komen-komen yang membina. Mengapa video ini sesuai bagi pelajar-pelajar tingkatan 4 yang buat persediaan untuk tajuk indeks, set dan logaritma. Okey, seperti biasa pastikan tekan bell button, okey, butang loceng untuk mendapatkan notifikasi daripada YouTube untuk video-video cikgu yang lain. Okey, seperti biasa di akhir, thank you.